Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali selepas mana pengajian online Nahwu dan juga Sharaf. Alhamdulillah sekarang ini kita bertemu untuk sesi yang kedua, iaitu pengajian menggunakan kitab yang berwarna hijau ini, iaitu Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini berada pada siri yang ke-97. Hampir ke 100. Contoh yang terlepas mengikuti siaran kami boleh terus layari page Facebook kami, Pusat Tahfiz At-Taqwa. Di sana ada playlist. Begitulah di YouTube kami, Pusat Ilmu At-Taqwa. Tuan-tuan boleh layari di sana. Kami hidangkan, sajikan pelbagai menu pengajian. Tuan-tuan boleh pilih di sana, insya-Allah. Seperti biasa, tuan-tuan, puan-puan, yang pertama kita akan bersiaran. Slot yang pertama iaitu mengenai dengan Qamus Al-Quran. Slot yang kedua Ustaz Agong akan ambil iaitu mengenai dengan latihan daripada kitab yang berwarna merah, kitab latihan Kata Dasar Al-Quran. Yang ketiga, insya-Allah kita akan masuk dalam slot Tadabbur Al-Quranil Karim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam pusingan yang kedua dalam Qamus Al-Quran mencari dua kotak merah, dua ba. Kita berada pada huruf ghin. Kalimah yang terakhir adalah ghin, ya dan dha. Tuan-tuan lihat, bila sebut ghaiz, ghaiz ini adalah asyaddu ghadab. Dia lebih hebat daripada marah. Dalam bahasa Arab, al-ghadabu, ghadab itu marah. Bila sebut ghaiz, dha, ghin, ya, dha, ghaiz itu lebih keras, lebih power daripada marah. Kalau ghadab itu marah, al-ghaiz itu memang marah sangat-sangat. Satu lagi dipanggil ghadib. Ghadib ini panas baran. Orang cepat marah dia, ghadib. Okey, sifat musyabahah tu. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut al-ghaiz adalah al-hararah, satu kepanasan, angin, panas. Yang mana manusia mendapati kepanasan tadi sebab darah dah naik. Boleh darah dah naik, dah naik angin. Okey, itu dipanggil ghaiz. Dalam juzuk yang keempat ada qul mutu bi ghaizikum innallaha alimun bidzatis sudur. Muka surat berapa tu? 65. 65 ayat yang ke berapa? Ayat ke 119. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitab kullihi wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaiz. Nampak al-ghaiz? Qul mutu bi ghaizikum. Sekali lagi ghaiz, perkataan yang sama. Innallaha alimun bidzatis sudur. Okey. Wa idza khalau 'addu, apabila mereka pulang menyendiri bersama orang-orang mereka,
addu alaikumul anamila minal ghaid. Sebab apa dia gigit? Minal ghaid, kerana marah. Min tu kerana marah. Marah sangat tu. Qul mutu bi ghaizikum, katakanlah wahai Muhammad, mutu, kamu matikanlah bi ghaizikum, kemarahan kamu itu. Matikanlah. Mana padamkanlah kemarahan kamu itu. Boleh? Itu ghaiz. Kemudian apa lagi? Dalam surah juzuk yang ke-26, surah Muhammad, suratul Fatah, suratul Fatah sebelum suratul Hujurat. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يعجب الزراع, yang menakjubkan penanam-penanam, petani-petani. Liyaghidha bihimul kuffar, kerana dia hendak membuatkan orang-orang kafir menjadi marah. Boleh menjadi marah, yaghidh. Boleh Al-Kadhim minal ghaidh. Kadhim makna menahan, al-ghaidh maknanya marah. Ini juzuk yang keempat ni 2 lai dekat dengan tadi lah. Tadi juzuk 4 juga tapi tadi 2 lai, ini 3 lai. 3 lai nak menceritakan sifat orang bertakwa pada muka surat 67 ayat 134. Tadi surah akhir surah Fatah, Al-Fatah juzuk 6 tadi. Muka surat 67 ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sifat orang bertakwa apa? Orang yang menginfakkan ketika senang pun dia infak, sedekah ketika susah pun sedekah. Wal kadhiminal ghaidh, ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menahan kemarahannya. Wal afina 'anil nas, dan juga memberi kemaafan kepada manusia. Okey? Apabila Allah Subhanahu wa taala, apabila disifatkan Allah taala, maka fa innahu yuradu bihil intiqam, yang dimaksudkan dengannya sifat Allah taala adalah al-intiqam. Contoh, wa innahum lana laghaidun wa inna lajami'un hadirun. Okey? Nampak Surah apa tu ya? Surah Asy-Syu'ara mungkin. Syu'ara insya-Allah, cuba tengok juz 19. Muka surat 369 ayat yang ke-55. Wa innahum lana laghaidun, sesungguhnya mereka bagi kita laghaidun, benar-benar membangkitkan kemarahan. Membangkitkan kemarahan.
sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Menzahirkan kemarahan tu. Kadang-kadang menzahirkan kemarahan berserta dengan apa ni? Suara yang didengari. Dia marah dengan suara lagi geram ni, bengis. Tuan-tuan lihat juzuk 18 suratul Furqan. Juzuk 18. Akhir sekali page yang ke-10. 10 lai. Tuan-tuan tengok وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. Pada ayat ke-12 muka surat 361. Idza ra'athum min makanin ba'id, apabila api neraka melihat mereka daripada jauh, sami'u laha, maka mereka dah dapat dengar dah. Apa dia? Dapat dengar suara api neraka. Taghayyuzan, suara kemarahan api neraka tu. Wa zafira, dan juga suara yang gemuruh daripada api neraka. Okey. Maknanya neraka pada suara dia, ada api, dengar suara bengis dia. Okey, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat sekarang ini pelajaran yang baru dalam huruf fa. Okey. Sebelum itu kita lihat dulu terjemahan di buku ni, ghin yadha, ghadha yaghidhu, menyebabkan marah, membangkitkan kemarahan, menjadikan ia marah. Menyebabkan kemarahan. Kalau ghaidhun maknanya apa? Ghaidhun maknanya adalah isim masdar kemarahan. Kalau taghayyadha, dia taghayyudhan. Dia macam dalam surah Al-Fatah tadi, juzuk 26. Taghayyudhan, bukan surah Fatah, surah apa? Al-Furqan. Taghayyudhan wa zafira. Taghayyudhan wa zafira. Bunyi suara yang marah, suara api yang sangat marah, bunyi dia, bunyi marah lah. Okey. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita lihat perkataan huruf fa. Fa hamzah dal, fuad, jamak dia afidatun, hati ataupun perasaan. Dia seperti hatilah. Fa'dun wal qalb, sama makna. Apa nama, fuadun, seperti qalbun. Kemudian kita lihat dalam Quran, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati yang tak berdusta, apa yang dia lihat. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini suratul Isra, juzuk yang ke-15, 2 lai. Tuan-tuan buka bawah 2 lai. Juzuk 15 Innas sam'a wal basara, sesungguhnya pendengaran dan juga penglihatan. Innas sam'a wal innas sam'a wal absara wal fuada, hati, fuad. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Dia akan ditanya. Okey.
Ma kadzabal fuadu ma ra'a, dalam 27 suratul Najmi, surah bintang Najmi, An-Najmi. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa. Okey. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa. Lagi. Dzu mirwatin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Lagi. Fakana qaba qausaini aw adna. Dekat mana ayat tu? Nombor apa tu? Bawah dia lagi Ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara. Bawah sikit. Juz 27. Okey. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamak kepada fuadun adalah afidatun. Jamak. Fuadun dalam mufrad singular fuad. Jamak dia apa? Afidatun. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Surah Ibrahim, juzuk yang ke-13, 9 line plus 1 page ayat tengah-tengah. Faj'al afidatan, doa Nabi Ibrahim, wahai Allah, jadikanlah apa tu? Hati-hati. Manusia ni cenderung kepada Kaabah. Dikhususkan al-afidah hati, qalbun berhati tapi afidah ataupun fuad, nak memberi peringatan ke atas kecuaian ala farti ta'sirin lahu. Dia cuai, dia tak beri kesungguhan. Dan apa yang selepas daripada kitab ini, daripada kitab-kitab fi ilmil Quran mawdi'u zikri, makna dia cuai dalam dalam mana-mana kitab tersilapkan dan sebagainya, maka itulah dipanggil sebagai, kita letakkan perkataan afidah, makna cuai. Fa hamzah ta marbutah, iaitu kumpulan, satu kumpulan ataupun dengan mana majmu'ah, grup, golongan, boleh. Tuan-tuan, cukup sekadar itu untuk pengajian kita pada hari ini. Tuan-tuan yang terlepas pengajian kita boleh ikuti Facebook ataupun kita punya YouTube, insya-Allah. Nanti kita akan berjumpa kembali, insya-Allah. Kita terus ke slot yang kedua, iaitu slot tadabbur Al-Quran. InsyaAllah kita akan bertemu dalam slot yang ketiga, insyaAllah ta'ala. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da, amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita dah mendengarkan syarahan daripada Safarid, dan insya-Allah kita akan masuk kepada latihan menggunakan kitab yang merah ni. Di dalam kitab latihan ni
Kita buka muka surat 67. Jadi sekarang kita dah masuk ke muka surat 67, iaitu latihan menentukan makna kata kerja dan rujukan. Okey. Boleh dibuka. Jadi kita kena mencari kata dasar yang pertama, lepas tu rujukan kamus dia atau perkataan fi'il madi dia, lepas tu terjemahan penuh dia dengan fa'il dia sekali. Terjemahan penuh tu maksud dia dengan fa'il dia sekali, terjemahkan. Ini surah Al-Baqarah ayat 190 hinggalah ayat 192. Boleh Marzuki baca? Okey. Puasa jadi tak boleh baca. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilukum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Ini ayat 190 hingga 192. Okey. Ni muka surat 30 kalau dalam Al-Quran. Al-Quran yang 130. Yang pertama, qatilu. Qatilu. Wa qatiluhum. Qatilu. Sini dah bagi kata dasar dia, dah bagi jawapan dah. Kata dasar dia apa? Qaf. Kata dasar dia qaf, ta dan lam. 3. Qaf, ta dan lam. Itu kata dasar dia. Itu kata dasar. Jadi alif ni adalah huruf ni tambahan saja. Ini hanya tambahan. Yang waw ni apa pula? Yang waw ni fa'il. Ini fa'il dia. Okey, ini fa'il. Ini fi'il apa ni? Fi'il amar. Ini fi'il amar ni tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yang fi'il amar, yang waw ni dia sebagai fa'il. Makna fa'il waw ni apa makna dia? Kamu atau kalian. Kalian lah. Maknanya kalian atau kamu, boleh juga mana-mana. Kalian atau kamu. Jadi yang waw tu fa'il dia. Okey. Lepas tu rujukan kamus. Kita cari dalam kamus caranya. Cara kita cari dalam kamus. Kita cuba dalam kamus, cari di kata dasar qaf, ta dan lam. Mana ya? Muka surat 166. 166 Di sini tak ada sini Ustaz. Qatilu tak ada sini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan cari yang qatilu ni, tak akan terjumpa di sini. Tak akan terjumpa. Tak akan terjumpa tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan kena cari fi'il madi dia. Apa fi'il madi dia? Qatilu ni. Qatilu ni apa fi'il madi dia? Jadi kalau nak tahu fi'il madi tu, tuan-tuan dan puan-puan kena tahu juga wazan dia. Jadi ini ni wazan dia apa ni? Fa'ilu. Wazan dia kan? Jadi fa'ilu. Ini ni apa fi'il madi dan fi'il mudhari' dia? Fi'il madi dan fi'il mudhari' dia adalah fa'ala, yufa'ilu. Lepas tu fi'il amar dia fa'il. Fa'il ni kalau dalam ayat ni dah tambah dengan waw. Dah tambahkan dengan waw. Sebab tu jadinya sebab tu dia berubah jadi fa'ilu. Jadi asal dia adalah fa'ala yufa'ilu. Okey? Barulah kita gunakan yang ni. Kita cari fi'il madi dia macam mana? Sesuaikan. Yang qafa berarti qa. Alif dia tambahan qa. Tala. Qatala. Pas sesuai ya.
yuqatilu. Jadi tuan-tuan akan kena mencari yang fi'il madi dan ya. Yang ini kena cari. Yang qatala tu kena cari fi'il madi dia. Terjumpa di sana, ada di sana tu. Ni makna dia. 166 paling bawah ni. Maknanya apa? Memerangi ya. Memerangi makna dia. Qatala, memerangi. Jadi waqatilu. Dan dia fil amar ya. Kalau fil amar maknanya dia perintah atau suruhan. Waqatilu, dan perangilah. Perangilah, dan fa'il ni mana? Kamu. Dan kamu perangilah. Dan kamu, dan hendaklah kamu perangilah. Jadi makna di sini ni kamu perangilah. Makna yang di sini ni kamu perangilah. Rujukan kamus dia apa? Yang fi'il madi ni, qatala. Okey. Qatala itu rujukan dia. Kata dasar dia dah ada. Okey. Macam ni lah agak-agaknya cara kita dalam mengerjakan latihan yang muka surat 67 ni tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita teruskan nombor 2. Ada soalan? Tak ada. Lepas tu wala ta'tadu, dan janganlah ta'tadu. Ta'tadu, dan janganlah ta'tadu. Okey. Ta'tadu ini fi'il mudhari' ya. Ada ta, ada huruf mudhara'ah, ada waw. Yang ni fa'il dia. Kalau fa'il dia ada waw dan huruf mudhara'ah dia ta, maknanya dia kamu atau kalian. Jadi kalau waw dengan ta, maknanya kamu atau kalian. Ini fa'il dia. Kata dasar dia apa? Kata dasar dia sini tak ada. Cuma sini dah ada rujukan. Rujukan dia adalah i'tada. Rujukan dah bagi tahu dah. I'tada. Senang saja nak jadi kata dasar tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan kena cari wazan dia. Apa wazan dia? I'tada ni berapa huruf ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Cuba cari di wazan 5 huruf. Apa wazan 5 huruf? Wazan 5 huruf apa? Wazan 5 huruf? Yang muka surat 14. Kita cari sana. Muka surat 14 sini ada tak? Ada tak yang 5 huruf? Mana 5 huruf ni? Yang ni yang nombor 5. Ifta'ala. Boleh nanti tuan-tuan dan puan-puan buka saja. Ifta'ala, kita cuba ifta'ala. Sama ke tak? Alif, ni fa, ain, ta dengan ta, ain dengan dal, lam dengan ya. Ini kata dasar dia. Itu kata dasar dia. Jadi kita boleh cari dalam kamus. Kita cari dalam kamus. Apa dia? Dalam kamus ada? Dalam kamus yang ada sini ada wa. Jadi yang ya ni hanya samaran sahaja, bukan sebenarnya. Apa sebenar sini iaitunya waw, bukan yang ya. Okey. Jadi dalam kamus ni tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak muka surat 149 kita rujuk pada fi'il rujukan dah ada. Jadi i'tada, melampau. Jadi i'tada ni fi'il mudhari' dia apa? I'tada ya tadi. Sini kenapa pula tak tadu Ustaz? Sebabkan ya tak asal dia sebenarnya tak tadi. Bukan sekarang tak tadi. Sekarang maknanya tak tadi. Tak tadi. Asal dia tak tadi. Ditambahkan dengan waw. Tak boleh ni macam ni. Kena padam yang sini macam semalam. Bukan yang waw dipadamkan, tapi yang ya dipadam. Sebab tu jadi dia tak tadiu. Tak cantik tak tadiu. Kenapa pula jadi tak tadiu? Ni bagi baris atas. Sebab tu dia berubah jadi tak tadu.
Tak tadu. Asalnya tadi tak tadi, sekarang. Tak tadi itu maknanya dia sekarang lah. Okey, dah. Okey, dah cukup. Nombor. Jadi makna dia apa ni? Maknanya la ta'tadu, jangan kalian. Jadi makna dia kalian melampaui, ya. Kalian melampau. Ta'tadu ni makna dia kalian melampau. Tapi kalau dah pakai la, jangan kalian melampau. Jadi makna sini kalian melampau. Kata dasar dia ain, dal dan waw. Bukan yang ya dan waw. Okey. Nombor 3. Okey. Yuhibbu. 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 Maknanya dia bagi sini. Dia sayangi. Oi, cerita sayang-sayang sekarang ni. Dia sayangi. Okey, dalam Al-Quran, innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah dia tidak menyukai atau menyayangi contoh tidak menyayangi atau menyukai al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui. Cuma kita kena sekarang ni kena mencari kata dasar dan rujukan kamus dia. Apa kata dasar dia ni? Yuhibbu. Yuhibbu ni apa kata dasar dia? Kita kena cari wazan. Nak cari kata dasar ni kena tahu wazan. Yuhibbu. Kalau macam ni, susah juga nak cari wazan dia ni. Tuan-tuan dan puan-puan kena buka yang ba dua tu. Ni kan ba dia ada dua ni sebenarnya ni. Yang sabdu ni ada dua ba ni. Asal dia adalah yuhbibu. Asal dia. Sebelum dia sayang, asal dia yuhbibu. Sebenarnya sama-sama sayang juga makna dua-dua. Okey, jadi yuhibbu asal dia adalah yuhbibu. Okey. Dari sini baru kita nampak wazan dia. Apa wazan dia? Yuf'ilu. Ini wazan dia. Fi'il madi dia apa ni? Kalau yuf'ilu, fi'il madi dia, boleh tuan-tuan dan puan-puan buka tu di muka surat berapa? Yang corak atau pola. Ni muka surat 14 tu. Cari sana. Ada tu nombor 2. Yang nombor 2, yuf'ilu. Okey, fi'il madi dia apa sana? Af'ala. Wazan fi'il madi adalah af'ala. Jadi macam mana ni? Kalau sini maknanya adalah ahbaba, fi'il madi dia. Ahbaba. Kalau kita gabungkan, kita jadikan satu, yang ba ni, yang dua ba ni jadi macam mana? Ahabba. Jadi inilah fi'il madi dia. Ini sebagai rujukan. Fi'il madi ni sebagai rujukan. Kata dasar dia mana? Kata dasar dia ha, ba dan ba. Ini kata dasar dia 3. 3 kata dasar. Ni huruf 3 huruf sebagai kata dasar dan ini rujukan dia. Maknanya tadi apa? Dia sayangi. Jadi okey. Okey, jadi itu kata dasar. Jadi kata dasar dia ha, ba dan ba. Okey, yang tadi tu, yang i'tada tadi tu ada soalan. I'tada tadi tu bukan. Tadi i'tada kan? Apa kata dasar dia tadi? Ifta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan kena fokus kepada huruf yang sejajar dengan fa, ain dan lam. Yang mana? Yang sejajar dengan fa, ain dan lam? Fa, ain. Yang ta ni tambahan saja. Yang dal dan ya. Cuma ya di sini ni adalah sebenarnya iaitunya waw. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan terjumpa, Ustaz, kalau ikutkan cara yang lama, tak tadu. Yang waw ni fa'il dia. Yang ni huruf mudhara'ah. Lepas tu ain, tal, dal ni kan 3 huruf, Ustaz. Boleh saja jadi fa'ala ni. Jadi taf'alu dia. Boleh saja macam tu. Jangan sampai macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Inilah di sinilah kita tersasar dalam mencari kata dasar atau mencari wazan dia. Kenapa? Disebabkan sebenarnya di sini ni ada huruf illah.
Sini dah ada huruf illah yang ni, yang ya ni ya. Cuma huruf illah dia dah dibuang macam yang saya buat tadi ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan kena hati-hati. Terkadang tak semua juga kita buat macam ni. Ini cara yang senang dia, cuma kadang-kadang kita boleh tersalah. Okey. Jadi kena hati-hati juga. Sebab kan ada huruf illah tu yang tersembunyi, yang sebenarnya di sini ada huruf illah tapi tak tertulis. Jadi ada sebenarnya ada huruf illah tapi dia tak nampak. Okey. Sama macam cinta, dia ada tapi tak nampak. Okey. Kita tu Marzuki dia senang ke cerita tu? Okey. Jadi wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampau. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tak menyukai orang-orang yang melampau. Waqtuluhum. Uqtulu. Waqtuluhum. Ni wow. Ini sebagai fa'il. Ini fa'il dia. Apa makna wow sini ni? Ni kan fi'il amar ni tuan-tuan dan puan-puan. Uqtul, fi'il amar. Kalau waw ada fi'il amar bermaknakan kamu, bermaknakan kamu. Jadi kamu okey. Sini dah bagi dah. Kata dasar dia qaf, ta dan lam. Dah dalam kitab dah ada. Qaf, ta dan lam. Ini sebagai kata dasar dia. Qaf, ta dan lam. Ini kata dasar dah bagi dalam kitab dah. Jadi cuma kita nak cari rujukan dia. Rujukan dalam kamus dia apa? Kita nak cari fi'il madi dia. Apa fi'il madi dia? Tuan-tuan kena tahu. Ini apa wazan dia ni? Wazan dia adalah fa'ala, yaf'ulu. Ini 3 huruf ni. Uqtul. Kalau fa'ala yaf'ulu ni kan amar dia kan uf'ul. Uf'ul. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Qatala yaqtulu. Jadi kalau sini ni qatala yaqtulu uqtul. Jadi macam tu, qatala yaqtulu uqtul, fa'ala yaf'ulu uf'ul. Okey, itulah wazan dia. Jadi kita kalau nak cari dalam kamus, cari yang ni. Itulah sebagai rujukan kamus dia. Okey. Okey, dah. Jadi kata dasar dia qaf, tam, ta dan lam. Rujukan kamus dia qatala. Makna dia apa? Kamu. Apa makna dia? Qatala yaqtulu tu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan cari, boleh kita cari sekejap. Selagi kita ada masa. Ni ada. Muka surat 166 166. 166 ni ya. Qatala yaqtulu, membunuh. Membunuh. Qatala yaqtulu, membunuh Okey. Jadi waqtuluhum, dan kalian bunuhlah. Kalian bunuhlah hum, mereka. Haitsu thaqiftumuhum. Thaqiftumuhum. Okey. Ini dah siap. Nombor 5 Saqiftumuhum. Aduh. Saqiftumuhum. Saqiftum. Asal dia saqiftum. Saqiftum. Okey. Ini sini dah bagi dah rujukan kamus dia Saqifa. Rujukan kamus dah ada sini Saqifa. Rujukan maknanya fi'il madi dia. Ini fi'il madi ni. Maknanya rujukan kamus dia Saqifa. Saqifa. Ya? Dah ada sini dah tulis dah. Kata dasar dia apa? Senang saja. Ini dah 3 huruf dah. Inilah kata dasar dia. Itulah kata dasar. Fa, qaf dan fa. Itu kata dasar dia. Fa'il dia mana? Fa'il dia ni. Tum ni
Maknanya apa? Kita cuba cari makna dia. Kalau kita cari makna dia, ta, qaf dan fa. Menemui. Makna dia menemui. Okey. Makna dia menemui. Jadi saya saqiftumuhum. Di mana menemui ya. Berarti kalian menemui. Maknanya kalian menemui sini. Jadi makna nombor 5 ni kalian menemui atau kamu menemui. Kata dasar dia ta, qaf dan fa. Jadi haitsu saqiftumuhum, di manapun kalian menemui mereka, wa akhrijuhum. 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 Yang hum ni bukan masuk fi'il akhrijuhum. Makna sini dah bagi dah. Kamu keluarkan Kamu keluarkan. Kamu keluarkanlah. Akhriju. Yang waw ni ini sebagai fa'il. Ini sebagai fa'il. Ini sebagai fa'il. Ini fi'il apa ni? Fi'il amar. Jadi yang waw ni bermaknakan kamu. Kalau fi'il amar maknanya waw tu mesti kamu. Okey. Kata dasar dia apa ni? Kata dasar dia, tuan-tuan dan puan-puan, ni kan akhrij. Akhrij ni apa wazannya ni? Af'il. Af'il. Ini kata dasar, ni wazan dia. Jadi kata dasar dia adalah kha, ra dan jim. Rujukan dalam kamus yang sini ni latihan selanjutnya, rujukan dalam kamus ni, itu tuan-tuan dan puan-puan kena cari fi'il madi dan mudhari' dia. Fi'il madi dan mudhari' dia apa? Akhrij ni kita kena tahu wazan dia tadi, af'il. Af'il ni apa ni? Fi'il madi dan fi'il mudhari' dia. Ala yuf'ilu. Kalau yang ni macam mana? Akhraja yukhriju. Tu akhraja yukhriju, af'ala yuf'ilu. Apa? Yang mana? Buku merah, kalau yang merah ni untuk latihan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau yang buku hijau ni untuk kita mencari makna. Yang hijau ni. Jadi kalau kita cari makna akhraja yukhriju, kita nak cari makna ni akhraja ni dengan mencari kata dasar dia kharaja ni, kita cari di buku yang hijau. Cuba cari buku hijau ni. Kharaja, mana ni kharaja sini? Ni ada. Jadi rujukan dia akhraja, mengeluarkan, di buku yang hijau. Jadi kalau nak mencari makna ni di buku hijau, mencari jawaban dia, buku yang hijau. Jadi maknanya mengeluarkan. Jadi di sini ni apa makna di sini? Kamu keluarkanlah. Wa akhrijuhum. Fi'il apa dia sini? Fi'il apa? Akhrij ni fi'il amar. Akhrij fi'il amar. Fi'il madi dia akhraja, mudhari dia yukhriju. Amar ni amal akhrij. Okey. Dan kamu keluarkanlah mereka min haitsu akhrajukum, di mana saja mereka mengeluarkan kamu. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Wala tuqatiluhum, wala tuqatiluhum. Wala tuqatiluhum. Ini fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Ada ta, ada huruf mudhara'. Yang ni sebagai fa'il dia, waw ni sebagai fa'il. 67. Yang latihan ni 67 Latihan ni 67. Okey. Ini sebagai fa'il. Apa makna waw sini ni? Kalian ke mereka? Maknanya kalian, sebabkan ta. Jadi kalau waw ni berpasangan dengan ta, bermaknakan kalian atau kamu. Boleh kamu, boleh kalian. Asal jangan dia.
Okey. Dah. Jadi sekarang tinggal kita mencari kata dasar. Sini ni dah ada kata dasar dia. Qa, ta dan lam dah ada kata dasar dia dah. Kata dasar dia qaf, ta dan lam. Ni kata dasar dia, alif ni tambahan saja. Jadi macam mana wazan dia? Senang saja. Kalau kata dasar dia qaf, maknanya ini fa dia. Tufa. Di sini tufa ilu. Inilah wazan dia kan. Senang dia. Wazan dia. Jadi kalau kita nak mencari rujukan kamus, kita kena tahu fi'il madi dia. Apa fi'il madi dia ni? Tufa'ilu. Fi'il madi pada tufa'ilu apa? Ini kan sama macam yufa'ilu. Apa fi'il madi dia ni? Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Macam tu juga yang ni. Ini jadi macam mana? Qatala yuqatilu. Qatala yuqatilu. Kalau tuan-tuan nak cari rujukan dalam kamus, cari pada wazan qaf, ta dan cari pada kata dasar qaf, ta dan lam. Cari di fi'il qatala. Apa makna dia qatala tu? Cari dalam kamus yang dalam buku yang hijau Cari. Sama dengan yang tadi Sini ni ada. Maknanya apa? Memerangi Di sini kata dasar dia qaf, ta dan lam. Fi'il rujukan dia sini memerangi Muka surat 166. Okey. Apa? Perbezaan dia? Kalau perbezaan dia, kalau tufa'ilu, ini fa'il dia mana? Fa'il dia yang waw. Maknanya kalian kan? Kalian. Kalau sini ni kalian membunuh. Tapi kalau yuqatilu, ini maknanya dia. Dia, pelaku dia berbeza. Dia membunuh. Kalau sini ni atau dia berperang. Kalau sini ni kalian berperang, kalian, pelaku dia kalian. Kalau yang ni dia berperang. Dia memerangi atau berperang. Okey, dah cukup? Nombor 8. Terakhir. Sebelum Sak Farid masuk. Okey, sekejap lagi Sak Farid akan memberikan syarahan. Terakhir, intahau. Apa? Intahau. Intahau ni kat sini dah ada rujukan dia. Intaha. Intaha. Jadi kalau tuan-tuan intaha. Ini apa kata dasar dia? Apa wazan dia? Wazan dia apa Zat? Intaha. Infa'ala. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cari pada yang 5 huruf 1, 2, 3, 4 dan 5. Infa'ala. Betul Zat? Infa'ala? Betul? Siapa ni betul tak? Infa'ala wazan dia? Apa? Ada satu lagi ifta'ala. Yang mana satu yang betul ni? Ifta'ala ke infa'ala? Kalau kita bagi yang infa'ala, maknanya kata dasar dia apa? Kata dasar dia ta, ha dan ya. Kita cari di ta, ha dan ya, takkan terjumpa makna dia. Maknanya salah wazan kita, bukan yang ni. Jadi wazan yang betul adalah ifta'ala. Cuba kita cari kata dasar dia apa? Nun, ha dan ya. Kita cari dalam kamus kata dasar, maka akan terjumpa. Berarti inilah wazan dia punya ifta'ala. Okey, ini wazan dia. Jadi kata dasar dia tadi apa? Nun, ha dan ya. Ni nun, ha dan ya. Maknanya apa intahau ni? Kita cari makna dia sekarang. Cari di nun, ha dan ya. Nun, ha dan ya.
Sini ada intaha, berhenti. Berhenti mana dia? Berhenti. Jadi kalau sini apa maknanya? Pakai waw. Maknanya mereka. Mereka berhenti. Mereka berhenti. Okey. Mereka berhenti. Okey, jadi itu. Jadi sini ni itu latihan kita pada hari ini. Latihan kita pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di sini maknanya mereka kita dah mendapatkan jawapan-jawapan daripada soalan-soalan di muka surat 67. Semoga tuan-tuan dan puan-puan boleh faham dan kita minta maaf atas segala kekurangan. Sekejap lagi Ustaz Farid akan memberikan syarahan kepada kita semua mengenai bahasa Al-Quran. Okey, jadi itu saja dulu. Ucap terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang setia bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ambil masa tidak banyaklah, dalam 15 minit je insya-Allah. Dalam 15 minit saja pengajian kita dalam slot tadabbur Al-Quranul Karim. Okey tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik perbincangan kita pada hari ini yang tuan-tuan perlu tahu adalah perbincangan kita berkisarkan di atas az-zikru wal hazfu. Az-zikru maknanya sebut, al-hazaf makna tak sebut, dibuang. Okey, masih lagi berkisar tentang ya. Ya mutakallim atau ya dhamir. Ada yang ayat yang sama disebut, ayat yang sama tak disebut. Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sekarang ini dalam suratul Baqarah ayat 150. 150. Juzuk yang kedua. Nampak tak? Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu li'alla yakuna lin-nasi 'alaykum hujjatun illa alladhina zalamu minhum فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Okey. Tuan-tuan lihat terjemahan Di mana saja kamu keluar, maka hadapkan muka kamu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu syatrah ke arah Masjidil Haram. Li'alla yakunna linnasi 'alaikum hujjah, supaya tidak ada bagi manusia ke atas kamu satu hujjah melainkan orang-orang yang zalim di kalangan mereka. Fala takhshawhum, jangan kamu takut mereka wahai Muhammad. Wakhshawni, takutlah kamu hanya kepada aku. Jangan takut kepada mereka, tapi hanya kamu takut kepada aku. Dalam ayat ini dijelaskan ya mutakallim. Okey tuan-tuan, tanda Kemudian kita lihat juzuk surah Al-Maidah ayat ketiga, juzuk yang ke-6 Dia tengok juzuk yang ke-6, dia tak letak pula ya mutakallim, dihazafkan. Ayat yang sama, tuan-tuan lihat, حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام
dzalikum fisq. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Nampak? Fala takhshawhum wakhshawni. Ada ya tu sepatutnya, tapi dibuangkan jadi wakhshawun. Nampak? Tadi surah Al-Baqarah dijelaskan. Tengok lagi satu. Tuan-tuan tanda di situ. Lihat lagi satu dalam suratul Maidah ayat 44. Al-Maidah, ni ayat 3. Ayat 3 menceritakan tentang perkara yang haram untuk makan. Sikit je dalam Quran. Perkara haram, yang lain semua halal. Ayat 44. Wa katabna alaihim fiha annan, bukan, ayat atas dia. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Okey. Ini kisah tentang orang-orang Yahudi ya. Fala takhshawun nas, janganlah kamu takut kepada manusia, takutlah kepada aku. Nampak? Fala takhshawun nas wakhshawni. Asalnya wakhshawni. Sebab apa dihazafkan ya? Dua tempat dihazafkan dalam surah Al-Maidah. Satu tempat dihidupkan, kembali balik ya tu dalam surah Al-Baqarah. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah ni sebenarnya ceritanya tentang apa? Tentang nak bagi tahu berhati-hatilah orang-orang Islam, jangan takut kepada manusia. Berhati-hatilah kamu, jangan kamu takut kepada manusia. Dan wa'adamil iltifat, iaitu tidak perlu kamu cakna, ambil peduli tentang pendustaan, kata-kata dusta orang-orang Yahudi. Seperti mana mendorong taujihnya mereka kepada muraqabatillahi ta'ala. Seperti mana kita betul-betul perhatikan perkataan Allah, takutkan Allah. Jadi tak perlulah perkataan Allah jauh beza dengan perkataan orang Yahudi. Jadi tak perlu kita pedulikan perkataan orang-orang Yahudi. Hendaklah takut kepada Allah lebih banyak berbanding takutnya kepada manusia. Okey, khasyatuhu akthar bikatsirin mimma fil mawatinaini al-akharin. Takutnya kepada Allah lebih banyak berbanding takut pada dua tempat yang lain dalam surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah tadi dua tempat. Dengan surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah tu nak bagi tahu kamu takutlah kepada Allah lebih berbanding dengan dua surah tadi. Nampak Okey, kita lihat siyaq fil Baqarah. Okey, ayat dalam Al-Baqarah tadi nak menunjukkan tentang peralihan arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, Makkah. Jadi orang-orang Yahudi ni mereka dah mulalah cerita-cerita dusta ni, orang-orang munafik ni. Dengan sebab perubahan ini dan banyaklah perkataan pendapat mereka mengenai peralihan kiblat ni. Ada kata Muhammad tak ada pendirian tetap, sekejap arah sini, sekejap arah sana. Ada kata Muhammad ni nak ikut kiblat kami, tapi agama kami tak nak ikut. Okey, jadi Quran kata tak perlulah kita ambil tahu tentang perkataan musuh-musuh Allah ni. Tak perlu takut kepada mereka. Hanya saja yang perlu kamu takut hanyalah takut kepada Allah Ta'ala sahaja. Jadi perkataan saya tadi silap. Bukan takut kepada Allah lebih berbanding takut kepada manusia. Bukan. Jangan kamu takut kepada mereka
takut hanya kepada Allah. Cuma nak bagi tahu takut dalam surah Al-Baqarah lebih berbanding takut dalam surah Al-Maidah tadi. Sebab itu diletakkan dhamir, dijelaskan dhamir, fala takhshawhum wakhshawni, ada ya. Dia bermula cerita tentang peralihan kiblat ni bermula daripada awal surah juzuk yang kedua tu. Sayaqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil masyriq wal maghrib fa aina yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, sampailah muka surat sebelah. Nampak kan panjang tu tentang ayat peralihan kiblat ni cerita. Tapi berbeza dengan ayat yang kedua, ketiga daripada surah Al-Maidah tadi. Ayat yang ketiga dan juga yang ke-44 tadi yang kita bincangkan. Dia tak sepanjang itu ayat dia. Cuma surah Al-Maidah tadi ayat yang ketiga menceritakan tentang perkara yang diharamkan untuk kita makan. Bangkai, darah, daging babi, semua itu haram. Kemudian Allah Ta'ala kata al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum dalam surah Al-Maidah tadi. Pada hari ini al-yawma ya'isal ladina kafaru, iaitu orang-orang kafir dah putus asa daripada agama kamu, nak menghancurkan agama kamu. Dah putus asa dah orang kafir. Fala takhshawhum, jangan kamu takut kepada mereka, takutlah kepada aku. Orang-orang kafir dah putus asa dah untuk lawan Islam selepas mana Allah Ta'ala dah tinggikan Islam. Tadi surah Al-Baqarah, sebab apa diletakkan ya? Kerana pada ketika itu cabaran sangat kuat. Orang-orang Yahudi lawan tentang, kata Muhammad macam-macam. Orang Islam pun dah jadi gundah gelana. Disebabkan apa? Orang kafir, orang Yahudi cakap macam-macam ni. Tapi dalam surah Al-Maidah ni dibuangkan ya, tak perlu dizahirkan ya. Kerana orang kafir dah putus asa dah. Seolah-olah disembunyikan pun tak apalah ya, tak jadi masalah. Sebab Allah Ta'ala dah tinggikan Islam. Okey. Kerana pada surah Al-Baqarah tadi berbeza tau. Sangkaan takut kepada manusia tu lebih besar. Sebab manusia takut, nanti orang Yahudi kata apa ni? Macam mana kita nak jawab ni? Jadi takut tu lebih besar dalam surah Al-Baqarah. Sebab itu dizahirkan ya fala takhshawhum wakhshawni. Berbeza surah Al-Maidah, Islam dah tinggi. Allah dah angkat dia. Jadi sebab itu tak dizahirkan lagi ya. Seperti itulah dalam surah Al-Maidah juga ayat 44 dalam nak menceritakan laisa fiha ma yastad'i al-khasyah minan nas, tak ada lagi dorongan untuk takut kepada manusia. Dan tidak ada lagi padanya pendustaan. Tidak ada lagi padanya orang kafir nak lawan orang Islam, tak ada lagi. Sebab itu kita lihat dalam surah Al-Maidah tadi ayat ke-44. Islam dah tinggi. Okey? Nampak tak perbezaan antara surah Baqarah dan juga surah perbezaan dalam surah Baqarah dan surah Al-Maidah tadi. Surah Al-Baqarah ni penuh dengan khusumah, perbahasan, pertengkaran, hujah sini dan sana. Jadi nampak takut tu lebih besar kepada manusia dalam surah Al-Baqarah tu. Berbeza surah Al-Maidah ni, walaupun Quran kata takutlah kepada aku, Allah Ta'ala kata, tapi Islam dah tinggi pada ketika itu. Sebab tu telah tidak dizahirkan lagi huruf ya mutakallim. Dan Quran bagi tu tak perlulah ambil tahu lah tentang pendustaan orang-orang orang-orang munafik, orang Yahudi dalam surah Baqarah tu, biarkan dia, abaikan dia. Sebab itu Allah Ta'ala zahirkan ya tu, ya mutakallim tu. Kemudian tuan-tuan lihat yang terakhir pada hari ini, surah Al-Baqarah ni siap perjalanannya panjang. Peralihan kiblat ni kisah dia agak panjang. Dan berulang-ulang pula tu. Sebab itu lebih kurang semuka setengah kisah dia. Sebab apa? Peralihan kiblat ini adalah satu perkara yang besar di sisi manusia. Okey? Macam kita lah, bila kiblat, masjid kiblat salah, satu kampung ni riuh. Sebab apa? Kiblat masjid ni salah ni, sepatutnya hala ke sana, ni hala ke sini. Jadi zaman dulu peralihan kiblat ni bukan setakat tempat tu je. Maknanya semua sekali berpindah terus ke arah kiblat.
semua berpindah ke Masjidil Haram contohnya, daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, semua sekali. Jadi itu lebih besar perkara ni. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu orang-orang Yahudi yang dah ada kitab, mereka tak nak ikut kiblat Rasul. Datanglah bukti macam mana pun dalam ayat 145, wala in ataital ladina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak, bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Datanglah macam mana pun, page yang juzuk yang kedua, page yang pertama ayat bawah tu, mereka tak nak ikut juga. Jadi kita lihat panjang ayat tentang peralihan kiblat. Disebabkan panjang inilah sesuailah dipanjangkan juga letak huruf ya mutakallim. Berbeza dengan surah-surah yang surah Al-Maidah di dua ayat tadi, ayat ketiga ayat ke-44 tak perlu dizahirkan dia kerana tidak ada keperluan pada ketika itu. Satu sudut yang lain, tuan-tuan kena lihat juzuk yang kedua tadi ayat ke-155, tuan-tuan lihat lepas dia ayat ke ayat 150 tadi, tuan-tuan lihat fala takhshawhum wakhshawni wali utimma ni'mati, ada ya lagi, ya mutakallim, ya lagi, mana aku kemudian pada ayat ke-151, tuan-tuan lihat pada ayat 152, tengok fazkuruni, diletakkan ya, azkurukum washkuruli, ada ya lagi. Nampak diletakkan ya, letakkan banyak tempat diletakkan ya, walaupun wala takfuruni dibuang ya, itu sebab hujung ayat nak sama ke hujung ayat semua. Ta'lamun, takfurun, tahtadun. Jadi sebab tu dibuangkan ya. Tapi kebanyakannya diletakkan ya. Maka sebab itulah pada ayat fala takhshawhum wakhshawni dijelaskan ya tu. Jelas cukup sekadar ini perbincangan kita. InsyaAllah esok kita sambung lagi. Az-zikru wal hazaf, sebut dan hazaf. Huruf ya tu, ya mutakallim. Perbahasan yang panjang dan banyak datang dalam Quran Al-Karim. InsyaAllah setakat ini, tuan-tuan tekan butang share untuk sama-sama mendapat faedah pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Semoga Allah Ta'ala berkati pengajian kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.